Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada anda semua yang menonton Kini TV. Dan saya kini berada di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur membawakan kepada anda secara langsung tentang kes pendakwaan terhadap Datuk Seri Najib Razak berkaitan SRC International. Dan akhirnya kita menunggu dari pukul 8 pagi di sini dan akhirnya pada jam 6.48 kita mendapat satu putusan iaitu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM120 juta atas kesalahan salah guna kuasa. Bagi sabitan pecah amanah pula, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menetapkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib ialah 10 tahun bagi setiap kesalahan. Bagi kesalahan pengubahan wang haram, Ahli Parlimen Pekan berkenaan dihukum penjara 10 tahun bagi setiap kesalahan. Semua hukuman penjara akan berjalan serentak. Dan itulah keputusan yang kami terima pada hari ini. Jadi jika anda lihat di sekitar kawasan ini, kita dapat lihat penyokong-penyokong Datuk Seri Najib masih lagi setia menunggu. Namun bilangannya tidaklah seramai seperti pagi tadi. Kata mereka menunggu keputusan dengan penuh kekecewaan. Dan jika saya boleh kongsikan perkembangan apa yang berlaku pada prosiding sebentar tadi. Datuk Seri Najib sekali lagi membaca sumpah laknat, menafikan yang beliau tahu bahawa RM42 juta berada di dalam akaunnya. Setelah pihak pembelaan dan pihak pendakwaan melengkapkan hujah mereka untuk mitigasi sebentar tadi pada jam 5.30 petang, tertuduh Datuk Seri Najib Razak bercakap kepada mahkamah. Beliau mula dengan meringkaskan pencapaian ekonomi yang berjaya dilakukannya selama menjadi Perdana Menteri. Beliau menyelesaikan kenyataan pendeknya dengan membacakan sumpah laknat sebelum menyatakan bahawa beliau tidak meminta wang RM42 juta itu. Dan pada pukul 6.30 petang tadi, Hakim sudah pun membuat keputusan, iaitu Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada Datuk Seri Najib Razak serta denda RM210 juta atas kesalahan guna kuasa. Bagi 3 pengubahan wang haram dan 3 tuduhan pecah amanah, setiap pertuduhan membawa hukuman penjara 10 tahun. Semua hukuman penjara dijalankan serentak. Tidak ada denda untuk tuduhan pengubahan wang haram. Okey. Tadi Kak Syah baca ini. 120 juta. Dan Datuk Seri Najib Razak juga akan dikenakan tambahan 5 tahun penjara jika gagal membayar denda RM210 juta. Jadi kami di sini menantikan kehadiran Peguam Datuk Seri Najib Razak iaitu Tan Sri Syafiee Abdullah bagi menyatakan sedikit kenyataan. Difahamkan beliau masih bersama dengan Datuk Seri Najib di dalam bilik mahkamah.
Dan izinkan saya kongsi sedikit mengenai proceeding petang tadi, iaitu pada pukul 3.30 petang, Peguam Datuk Seri Najib iaitu Tan Sri Syafiee Abdullah berkata 99.9% wang digunakan tertuduh bukan untuk dirinya. Katanya 45% dibelanjakan untuk tujuan politik yang termasuk kebajikan dan perkhidmatan lain. Katanya kumpulan kebajikan menerima sekitar 13.7%, walaupun 0.4% digunakan untuk bayaran kad kredit. Syafiee berkata wang itu digunakan untuk membeli hadiah kepada pemimpin asing. Dan sebentar tadi, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memberi gambaran pihaknya akan membuat satu keputusan politik yang besar susulan keputusan kes Mahkamah Datuk Seri Najib Razak hari ini. Datuk Seri Zahid Hamidi berkata demikian selepas mahkamah mendapati Datuk Seri Najib bersalah dalam 7 tuduhan termasuk salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan pecah amanah melibatkan dana SRC International Sdn Bhd. Kata Zahid Hamidi, beliau bersimpati dan berasa sedih bukan hanya sebagai seorang Presiden UMNO, yang paling penting beliau adalah sahabat kepada dirinya. Datuk Seri Zahid juga meminta ahli parti agar berlapang dada terhadap keputusan yang dibuat oleh parti berhubung perkembangan kes Datuk Seri Najib pada hari ini. Dalam kenyataan yang berasingan di Facebook, Datuk Seri Zahid juga meminta semua pucuk pimpinan parti di semua peringkat dan ahli-ahli parti serta penyokong bertenang. Kata Datuk Seri Zahid, dalam kenyataan itu, pihaknya percaya Datuk Seri Najib masih ada ruang untuk mendapatkan keadilan melalui proses perundangan negara. Dan sementara itu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajidi Duzuki menyifatkan bahawa perkara yang berlaku hari ini sebagai satu lipatan sejarah untuk diambil iktibar. Jelasnya Pemuda UMNO akan maju ke hadapan dengan citra baru. Itu dia sebentar tadi Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memberi gambaran pihaknya akan membuat satu keputusan politik yang besar susulan keputusan kes Mahkamah Datuk Seri Najib Razak hari ini. Beliau berkata demikian selepas mahkamah mendapati Datuk Seri Najib bersalah dalam 7 tuduhan termasuk salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan pecah amanah melibatkan dana SRC International. Dan pelbagai reaksi daripada pihak Pakatan Harapan, iaitu Majlis Presiden Pakatan Harapan PH berkata, orang ramai tidak akan dapat melihat Datuk Seri Najib dibicarakan melalui proses undang-undang jika rakyat tidak bangkit memberikan kemenangan kepada gabungan itu pada 2018. Mengulas mengenai perkembangan terkini kes mahkamah membabitkan bekas Perdana Menteri itu, PH berkata, hanya selepas BN dikalahkan pada pilihan raya umum 2018, barulah proses perundangan berkenaan dapat dijalankan. Dan kenyataan itu ditandatangani bersama oleh Presiden PKR merangkap pengerusi PH Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Beliau membuat kenyataan itu apabila Datuk Seri Najib Razak disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 7 pertuduhan. Dan Hakim Muhammad Nazla Muhammad Ghazali berkata, pihak pembelaan gagal mewujudkan keraguan munasabah ke atas kes yang dibawakan pasukan pendakwaan.
Dan tambah PH, isu penyelewengan berkenaan pernah dibangkitkan Datuk Seri Anwar di Parlimen seawal tahun 2011. Justeru Majlis Presiden PH mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses berkenaan, termasuklah mantan Peguam Negara Tommy Thomas yang memulakan proses perundangan tersebut. Dan di sebalik sabitan berkenaan, PH berpendapat proses reformasi institusi secara menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan agar segala kepincangan dan kerosakan besar pada zaman BN tidak berulang. Bagi anda yang baru bersama dengan kami, keputusan hari ini bagi kes pendakwaan SRC International yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sudah pun mendapat putusannya. Dan hari ini Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada Datuk Seri Najib dan denda RM210 juta atas salah guna kuasa. Hakim turut memerintahkan Datuk Seri Najib menjalani hukuman penjara 5 tahun jika gagal membayar denda berkenaan. Bagi 3 pengubahan wang haram dan 3 tuduhan pecah amanah, setiap pertuduhan membawa hukuman penjara 10 tahun. Kesemua hukuman penjara dijalankan serentak, tidak ada denda untuk tuduhan pengubahan wang haram. Datuk Seri Najib bagaimanapun kelihatan tenang sejurus mendengar hukuman dijatuhkan terhadapnya. Peguam pembelaan kemudian tampil memohon penangguhan pelaksanaan hukuman. Dan sebentar tadi yang baru saja kami terima pada pukul 6.45 petang, Peguam Harvinderjit Singh menyatakan Datuk Seri Najib Razak tidak dapat membayar denda kerana beliau sudah diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar 1.69 bilion ringgit kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Kata peguam itu, keputusan yang arif menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun jika gagal membayar denda akan berkuat kuasa serta-merta jika denda tidak dibayar. Beliau merujuk kepada Seksyen 311 Kanun Prosedur Jenayah yang membolehkan penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan. Sebentar tadi semasa prosiding sedang berjalan, sebelum mendapat keputusan hukuman penjara dan denda ini, Datuk Seri Najib sekali lagi membaca sumpah laknat menafikan beliau tahu bahawa 42 juta ringgit dimasukkan ke akaun bank beliau. Beliau bermula dengan meringkaskan pencapaian ekonomi yang berjaya dilakukannya selama menjadi Perdana Menteri. Dan beliau menyelesaikan kenyataan pendeknya dengan membacakan sumpah laknat sebelum menyatakan bahawa beliau tidak meminta wang 42 juta ringgit itu. Dan terdahulu pihak pendakwaan meminta mahkamah
mengenakan denda 420 juta ringgit terhadap Datuk Seri Najib atas kesalahan menyalahgunaan kuasa kira-kira 5 kali jumlah yang terlibat dalam jenayah itu dan hukuman penjara mandatory. Mengenai jenayah pecah amanah, pihak pendakwa menuntut hukuman penjara antara 2 hingga 20 tahun dan denda mengikut budi bicara mahkamah. Namun, Hakim Nazlan Muhammad Ghazali sudah pun membuat keputusan iaitu menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada Datuk Seri Najib Razak dan denda 210 juta ringgit atas salah guna kuasa. Dan Hakim juga turut memerintahkan Datuk Seri Najib menjalani hukuman penjara 5 tahun jika gagal membayar denda berkenaan. Dan kita sudah tahu bahawa Peguam Datuk Seri Najib Harvinderjit Singh menyatakan bahawa Datuk Seri Najib tidak dapat membayar denda kerana beliau sudah diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar RM1.69 bilion ringgit kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Dan bagi 3 pengubahan wang haram dan 3 tuduhan pecah amanah, setiap pertuduhan membawa hukuman penjara 10 tahun. Dan Hakim juga berkata semua hukuman penjara dijalankan serentak, tidak ada denda untuk tuduhan pengubahan wang haram. Menjadi bekas Perdana Menteri yang pertama yang didakwa di mahkamah di negara ini, Datuk Seri Najib menghadapi 7 pertuduhan membabitkan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram yang membabitkan dana syarikat SRC International Sdn Bhd atau dikenali SRC International yang berjumlah 42 juta ringgit. Dan izinkan saya imbas kembali latar belakang bagi kes pendakwaan Datuk Seri Najib yang berkaitan SRC International ini, yang perbicaraan ini berlangsung selama 2 tahun 1 bulan. Pihak pendakwaan pada awalnya diketuai bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Namun selepas Tommy Thomas meletakkan jawatannya sebagai Peguam Negara, pihak pendakwaan kini diketuai Timbalan Pendakwa Raya Ad Hoc Datuk V. Sitam Baram. Datuk Seri Najib yang merupakan Ahli Parlimen Pekan diwakili barisan 11 Peguam Bela yang diketuai Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah. Perbicaraan kes bermula pada 3 April 2019 dan berlangsung selama 94 hari. Sepanjang 94 hari perbicaraan, seramai 96 orang dipanggil memberi keterangan dengan 57 adalah saksi pendakwaan dan selebihnya saksi pembelaan. Dan Datuk Seri Najib yang juga saksi pembelaan pertama telah pun memberi keterangan secara bersumpah, iaitu dari kandang saksi pada 3 Disember 2019. Bagi tuduhan pecah amanah, Datuk Seri Najib didakwa melakukan kesalahan itu membabitkan wang berjumlah 42 juta ringgit milik SRC International antara Disember 2004 dan Mac 2015 di M Islamic Bank Berhad, bangunan M Bank Group, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur. Dan bekas Perdana Menteri itu yang pada ketika itu juga merupakan Menteri Kewangan menghadapi tuduhan salah guna kuasa mendapatkan suapan berjumlah 42 juta ringgit
apabila terlibat dalam keputusan bagi pihak kerajaan Malaysia untuk memberikan jaminan kerajaan terhadap pinjaman-pinjaman berjumlah 4 bilion ringgit daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP kepada SRC International. Dan pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta yang sama. Dan beliau juga didakwa atas 3 pertuduhan melakukan pengubahan wang haram dengan menerima 42 juta ringgit hasil aktiviti haram melalui sistem yang dipindahkan mengikut sistem pemindahan dana dan sekuriti secara elektronik masa nyata iaitu rentas dan didepositkan ke dalam akaun peribadi miliknya di M Islamic Bank Berhad. Dan jika boleh saya imbas kembali pada perbicaraan kes sebelum-sebelum ini iaitu Ahli Parlimen Pekan itu juga pernah memberitahu mahkamah bahawa beliau terkejut semasa menerima 42 juta ringgit daripada SRC dalam akaun bank peribadinya. Namun beliau tidak memulangkan wang itu kerana ingin melihat hasil siasatan yang dijalankan pihak berkuasa. Dan semasa perbicaraan berlangsung pada sebelum ini, pendakwaan mengemukakan lebih 750 eksibit termasuk dokumen bank berkaitan akaun bank Datuk Seri Najib, dokumen transaksi tunai, minit mesyuarat dan perbualan menerusi BlackBerry Messenger berhubung transaksi bekas Perdana Menteri itu. Jadi bagi anda yang baru sahaja bersama dengan kami, Hakim Muhammad Naslam Muhammad Ghazali telah pun menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada Datuk Seri Najib dan denda sebanyak 210 juta ringgit atas salah guna kuasa. Dan Hakim turut memerintahkan Datuk Seri Najib menjalani hukuman penjara 5 tahun jika gagal membayar denda berkenaan. Dan bagi 3 pengubahan wang haram dan 3 tuduhan pecah amanah, setiap pertuduhan membawa hukuman penjara 10 tahun. Dan kesemua hukuman penjara dijalankan serentak, tidak ada denda untuk tuduhan pengubahan wang haram. Dan Datuk Seri Najib kelihatan tenang sejurus mendengar hukuman dijatuhkan terhadapnya. Dan peguam pembelaan kemudian tampil memohon penangguhan pelaksanaan hukuman. Dan sebentar tadi, Peguam Harvinderjit Singh menyatakan Datuk Seri Najib Razak tidak dapat membayar denda iaitu sebanyak 210 juta ringgit kerana beliau sudah diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar 1.69 bilion ringgit kepada lembaga hasil dalam negeri. Beliau merujuk kepada Seksyen 311 Kanun Prosedur Jenayah yang membolehkan penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan.
Dan ketika ini petugas-petugas media dan juga penyokong Datuk Seri Najib masih lagi menunggu Datuk Seri Najib dan juga barisan peguamnya untuk menurun ke bawah. Difahamkan mereka masih lagi di dalam bilik mahkamah. Dan sebentar tadi, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memberi gambaran bahawa pihaknya akan membuat satu keputusan politik yang besar susulan keputusan kes Mahkamah Datuk Seri Najib Razak hari ini. Dan Datuk Seri Zahid berkata demikian selepas mahkamah mendapati Datuk Seri Najib bersalah dalam 7 tuduhan termasuk salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan pecah amanah melibatkan dana SRC International Sdn Bhd. Datuk Seri Zahid juga meminta ahli parti agar berlapang dada terhadap keputusan yang dibuat oleh parti berhubung perkembangan kes Datuk Seri Najib ini. Dalam kenyataan berasingan di Facebook, Datuk Seri Najib juga meminta semua pucuk pimpinan parti di semua peringkat dan ahli-ahli parti serta penyokong bertenang dengan keputusan hari ini. Kata Datuk Seri Zahid dalam kenyataan itu, pihaknya percaya Datuk Seri Najib masih ada ruang untuk mendapatkan keadilan melalui proses perundangan negara. Dan sementara itu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajidi Duzuki menyifatkan bahawa perkara yang berlaku hari ini sebagai satu lipatan sejarah untuk diambil iktibar. Dan jelasnya Pemuda UMNO akan maju ke hadapan dengan citra yang baru. Jelasnya Pemuda UMNO akur dan menghormati keputusan mahkamah hari ini yang memutuskan Datuk Seri Najib bersalah atas kesemua 7 pertuduhan. Dan dalam masa yang sama, bagi Pemuda UMNO itu akan terus maju ke hadapan dengan citra baru untuk memastikan agenda perjuangan yang masih belum selesai untuk membela kebajikan rakyat dan kesejahteraan negara. Tambah Ashraf lagi, walaupun Pemuda UMNO sedih dan simpati dengan Datuk Seri Najib, mereka menghormati kecekalan bekas Presiden UMNO itu. Dan sementara itu, bagi memberi respon terhadap keputusan hari ini, Majlis Presiden Pakatan Harapan PH berkata, orang ramai tidak akan dapat melihat Datuk Seri Najib dibicarakan melalui proses undang-undang jika rakyat tidak bangkit memberikan kemenangan kepada gabungan itu pada 2018. Dan mengulas mengenai perkembangan terkini kes mahkamah membabitkan bekas Perdana Menteri itu, PH berkata hanya selepas BN dikalahkan pada pilihan raya umum 2018, barulah proses perundangan berkenaan dapat dijalankan. Dan kenyataan itu ditandatangani bersama oleh Presiden PKR merangkap pengerusi PH Anwar Ibrahim.
Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. PH berkata isu penyelewengan berkenaan pernah dibangkitkan Datuk Seri Anwar di Parlimen seawal tahun 2011. Jurulatih Majlis Presiden PH mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses berkenaan, termasuklah mantan Peguam Negara Tommy Thomas yang memulakan proses perundangan tersebut. Dan di sebalik sabitan berkenaan, PH berpendapat proses reformasi institusi secara menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan agar segala kebincangan dan kerosakan besar pada zaman BN tidak berulang. Dan bagi anda yang baru sahaja bersama dengan kami, hari ini keputusan telah pun dikeluarkan iaitu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atas kesalahan salah guna kuasa. Dan bagi sabitan pecahan mana pula, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menetapkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib ialah 10 tahun bagi setiap kesalahan. Dan bagi kesalahan pengubahan wang haram, Ahli Parlimen Pekan berkenaan dihukum penjara 10 tahun bagi setiap kesalahan. Dan bagaimanapun tiada denda dikenakan bagi kesalahan berkenaan. Dan semua hukuman penjara akan berjalan serentak. Dan sebentar tadi semasa mengemukakan rayuan, salah seorang peguam bela Datuk Seri Najib iaitu Harvinderjit Singh memberitahu tertuduh tidak dapat membayar denda yang ditetapkan kerana sudah diarah mahkamah untuk membayar RM1.69 bilion kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Peguam itu juga merujuk kepada Seksyen 311 Kanun Prosedur Jenayah yang membenarkan penangguhan hukuman sementara menunggu rayuan yang didakwanya pasti akan menyusul selepas ini. Dan kami di sini petugas-petugas media tempatan dan juga antarabangsa dan juga penyokong-penyokong Datuk Seri Najib masih menunggu Datuk Seri Najib dan juga peguamnya untuk turun ke bawah. Difahamkan mereka masih berada di dalam bilik mahkamah. Terdahulu sebelum keputusan dibuat oleh Hakim,
pihak pendakwaan meminta mahkamah mengenakan denda sebanyak 420 juta ringgit terhadap Datuk Seri Najib atas kesalahan menyalahgunakan kuasa. Kira-kira 5 kali jumlah yang terlibat dalam jenayah itu dan hukuman penjara mandatori. Mengenai jenayah pecah mana, pihak pendakwa menuntut hukuman penjara antara 2 hingga 20 tahun dan denda mengikut budi bicara mahkamah. Dan bagi pertuduhan pengubahan wang haram, pihak pendakwaan menuntut hukuman penjara tidak lebih daripada 15 tahun dan denda 210 juta ringgit, kira-kira 5 kali jumlah yang terlibat dalam jenayah tersebut. Namun, Hakim Muhammad Nazlan menjatuhkan hukuman penjara sebanyak 12 tahun kepada Datuk Seri Najib Razak dan denda 210 juta ringgit atas salah guna kuasa. Terdahulu pada petang tadi semasa prosiding juga, pendakwaan berkata bahawa tidak ada usaha untuk Datuk Seri Najib Razak mengembalikan wang 42 juta ringgit itu. Pendakwa raya V. Sitambara berhujah wang berkenaan adalah milik SRC International dan Menteri Kewangan diperbadankan. Jelasnya kes ini mencemarkan negara sebagai kleptokrasi dan beliau juga berfikir rakyat Malaysia tidak mahukannya. Dan terdahulu sewaktu mitigasi, pihak pembelaan iaitu peguam kepada Datuk Seri Najib Razak Tan Sri Syafiee Abdullah berkata 99.9% wang digunakan tertuduh bukan untuk dirinya. Katanya 45% dibelanjakan untuk tujuan politik yang termasuk kebajikan dan perkhidmatan lain. Dan katanya kumpulan kebajikan menerima sekitar 13.7%, walaupun 0.4% digunakan untuk bayaran kad kredit. Tan Sri Syafiee berkata wang itu digunakan untuk membeli hadiah kepada pemimpin asing. Datuk Seri Najib Razak bersama dengan peguam-peguamnya untuk turun ke bawah. Dan kami akan henti seketika live yang kami bawakan kepada anda ketika ini dari perkerangan lobi Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Dan pastikan anda terus menonton Kini TV kerana sebentar lagi kami akan sambung semula siaran langsung ini dan bawakan kepada anda perkembangan dari semasa ke semasa secara langsung kepada anda semua. Dengan itu, sekian terima kasih kerana menonton Kini TV.
Ini dalam. Kok jalan? Buka kan?
Tak, transfer kejap. Lepas tu pergi. Jangan. Dongak sikit.
kita yang jadi ini satu pengaduan yang akan mengakhirkan kerana saya nyatakan dengan tegas bahawa pendirian saya pengaduan ini saya sanggup melepaskan orang ini bukan sekali telah dibolehkan supaya dia dilakamkan sebagai satu pengakuan. Nah, kes ini juga saya hadapi lagi. Kami asal ini kurang saya mahkamah adalah mahkamah yang pertama dan keputusan itu dibuat oleh seorang hakim saja. Apabila ada untuk dua haiwan di peringkat mahkamah haiwan, di mana di peringkat mahkamah haiwan ada 3 hakim. Mudah-mudahan di peringkat mahkamah haiwan untuk dua haiwan di peringkat mahkamah haiwan, di mana di peringkat mahkamah haiwan ada 3 hakim. Mudah-mudahan di peringkat mahkamah haiwan saya tahu, tapi saya ni bukan pada saya anggap ini semua kita kata semangat kawan. So, what do you think about the appeal in the future? Appeal. You want to appeal. So, what do you think of the appeal? We are always positive. We believe in our innocence. We believe that